Lagi. Okey, cukup. Minum, tapi sikit. Taklah minum lah. Tapi ni saya punya mesin ni tak tipu mah. Kalau tak ada, dia zero you punya alkohol, okey? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solehatun. Bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, susulan kes kematian seorang lelaki akibat dirempuh pemandu mabuk yang melawan arus jalan di Kuantan, pasukan polis mempergiatkan rondaan dan operasi. Menerusi ops mabuk, hajat sekumpulan anak muda untuk melepaskan gian arak kecundang apabila kenderaan mereka ditahan di sebuah sekatan jalan raya. Saksikan kesudahannya dalam laporan yang disediakan wartawan Tun Hizami Hashim yang turut berada di lokasi kejadian. Walaupun keadaan jalan Pitasan Kuantan ini lengang, hanya sebuah hingga 5 buah kereta yang melaluinya pada waktu malam, namun ia tidak menjanjikan keselamatan pemandu terjamin kerana baru-baru ini terdapat seorang lelaki maut akibat dirempuh oleh pemandu mabuk secara melawan arus pada waktu malam setelah suspek meneguk minuman keras di rumah rakannya di Semambu, dan masih dapat dilihat di sini beberapa serpihan bahagian kenderaan suspek dan juga mangsa yang berada di lokasi kejadian ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Muhammad Nur Yusuf Ali, suspek yang berusia 42 tahun itu telah ditahan dan pembicaraan kes ini akan dijalankan pada 8 Julai depan. Saksi-saksi yang telah kita kenal pasti, kita pun telah berhubung, ada yang telah kita rakam, kita ucapkan terima kasih, dan dalam masa yang sama ada lagi mungkin 1-2 yang melihat yang boleh memberi keterangan kepada mana-mana saksi yang melihat kejadian ini supaya memberi kerjasama. Tampil segera, ini adalah untuk satu keadilan. Selang 2 hari selepas kejadian itu, 2 lelaki lain turut ditahan di Kemaman setelah merempuh sekatan jalan raya di Plaza Tol Kuantan. Kita telah menjalankan siasatan di bawah atap pengangkutan jalan Seksyen 45, dan di samping itu juga kegagalan berhenti di sekatan iaitu di bawah Seksyen 26, dan di samping itu juga mengganggu penjawat awam menjalankan tugas di bawah 186 kanun keseksaan. Jadi kita mengambil tindakan tersebut dan seterusnya kita mengambil prosedur-prosedur yang sewajarnya untuk membuktikan yang mana kita mengambil ujian dan seterusnya mendapati memang alkohol yang melebihi daripada yang sepatutnya pada diri seseorang pemandu. Memandangkan gejala pemanduan di bawah pengaruh alkohol ini semakin menjadi-jadi, ops mabuk dipergiatkan di 4 sekatan jalan raya di sekitar Kuantan. Ini ada minum? Oh, minum tak ada? Tak ada, ha? Tak ada. Okay. Sekarang tempat. Ya, okey. Terima kasih, ha? Setiap pemandu yang disyaki mabuk diarah menjalani ujian pernafasan menggunakan alat screening device 2 atau SD2 bagi memeriksa kandungan alkohol di dalam badan mereka. Banyak kali minum? Tak minum. Saya. Ya. Saya tak tengah beri makan. Okey, kita test lah. Semua YouTube. Sampai saya berhenti, baru you berhenti, okey? Lagi. Okey, cukup. Minum, tapi sikit. Taklah minum lah. Tapi ni saya punya mesin ni tak tipu mah. Kalau tak ada, dia zero you punya alkohol, okey? Pemandu ini didapati pernah ditahan kerana keluar dari rumah pada waktu malam untuk meneguk minuman keras sekaligus melanggar perintah kawalan pergerakan fasa kedua pada April lalu. You minum mana? Kawan minum rumah. Rumah kawan. Berapa ramai? 1 orang. You dengan kawan saja. 2 orang sajalah minum. Banyak minum ah. Tak banyak. Berapa botol? 1 botol saja. 1 botol. Memang selalu pergi rumah kawan malam-malam minum ke macam mana? Kadang-kadang saja. Rumah boring lah. Bila kena tu? So lama. Minum juga. Keluar. Keluar juga.
Mereka yang mempunyai kandungan alkohol melebihi 80 mg di dalam tubuh badan diarahkan menjalani ujian pernafasan kedua menggunakan Evidential Breath Analyzer di Balai Polis Trafik Kuantan. Selepas you menjalani ujian SG2 Plus di Sekatan Jalan Raya, ini you punya keputusan. You punya result 181 untuk SG2 Plus. You punya kandungan alkohol dalam pernafasan positif. So sekarang saya akan test you ujian alkohol dalam darah, iaitu alat EBA. Sakit kah? You tiup sampai hujung sini. You tengok sini. Sampai saya suruh berhenti Okey, sekarang you boleh start tiup. Tiup buat. Lagi. Okey. Okey. Individu yang memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian boleh didenda maksimum RM20,000 atau dipenjara sehingga 10 tahun. I advise you lah, lepas minum jangan driving. Ini sebenarnya kesedaran ya. Kita akan melibatkan selain daripada nyawa kita dan nyawa masyarakat juga. Ya. Lepas minum jangan driving. Ops mabuk yang disertai 20 anggota dari pelbagai cawangan termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik turut mengesan tindakan sekumpulan anak muda yang mencurigakan pada waktu malam. 4 rakan didapati berlegar-legar pada waktu malam tanpa tujuan yang munasabah di air putih ini pada jam kira-kira 10 malam, dan di dalam kereta turut ditemukan satu bekas yang terdapat minuman keras disyaki untuk diminum mereka di sebuah rumah rakan di sekitar kawasan ini pada malam hujung minggu. Walaupun tidak memandu dalam keadaan mabuk, tindakan mereka berkumpul beramai-ramai jelas melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Saya ikut kawan je. Ikut kawan. PKPB ni mana boleh kita bergerak lepak daripada rumah ke rumah untuk kita minum ke atau berjumpa kawan ke. Tinggal dengan keluarga tu macam mana? Tengah dengan keluarga. Jadi keluarga cakap apa dekat kami? Tak, ini je. Ekoran itu, kompaun RM1,000 dikenakan terhadap 4 rakan yang berusia 20 hingga 25 tahun. Nilai kompaun yang kamu hadapi ni sekarang RM1,000. Dan then kamu kena jelaskan sebelum 14 hari. Sudah kerja ke macam mana? Kerja restoran. Sekarang tak ada kerja. Pasal tak kerja? Tutup kedai. Tutup kedai lah. So macam mana mau bayar ini kompaun? Tahu, minta dengan ayah. Sepanjang tempoh PKP pada bulan Mac lalu sehingga PKPB ini, pihak Polis Daerah Kuantan berjaya menahan 31 individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Pematuhan restoran-restoran, termasuklah kedai yang ada minuman keras, tutup. Kita dapati ianya minum di rumah persendirian. Inilah kita memerlukan maklumat dan kerjasama daripada masyarakat. Ini menjadi satu tanggungjawab polis dan juga respon positif daripada masyarakat. Jangan menimbulkan satu gangguan ketenteraman awam. Kami melaksanakan tugas bersama dengan agensi lain bagi memastikan bahawa matlamat utama adalah memutuskan rantaian COVID-19 ini, keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pasukan Polis Daerah Kuantan akan memperhebatkan lagi operasi sebegini bagi menjamin keselamatan penduduk setempat daripada dipelenggu jenayah. Tun Nizami Hashim, 999. Sementara itu, pasukan Polis Daerah Barat Daya turut berdepan dengan cabaran apabila seorang lelaki warga emas yang mabuk cuba melanggar sekatan jalan raya di Bayan Baru, Pulau Pinang. Hasil pemeriksaan didapati lelaki tersebut mempunyai kandungan alkohol yang tinggi dan dalam keadaan mabuk, dan kita telah tahan untuk dibawa ke balai polis seterusnya untuk membuat saringan kedua kandungan alkohol beliau, dan beliau juga didapati nampak agresif dan tidak dapat mengawal diri beliau semasa pemeriksaan dibuat. Suspek kini disiasat mengikut Seksyen 45A Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah pengaruh alkohol dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Tak ada lah. Dia kata abah orang tak ada lah abah. Masa ketika tu saya memang saya rasa sedih lah. Kami dari tim
PSI 2, SKS PSI. Kami dari unit pentadbiran SKS PSI mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dari Jabatan Siasatan Jenayah di sebelah IPK Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada warga Polis Federal Malaysia PDRM. Kepada warga PDRM yang bertugas, selamat bertugas. Marilah kita bersama-sama membantu kerajaan dalam memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan dan kita dapat hidup seperti biasa. Kami dari Ibu Pejabat Polis Daerah Penambang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Di Kuala Lumpur, operasi sekatan jalan raya dijalankan selama seminggu untuk mengesan pemandu mabuk. Terdapatnya individu yang mengambil minuman keras dan seterusnya memakan gula-gula untuk memastikan bahawa alkohol tidak dihidu pihak polis. Ikuti laporan operasi bersama JSPT Kuala Lumpur bersama wartawan Faizal Murad. Jam 9 malam. Sekatan jalan raya diadakan di dua lokasi berbeza oleh Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur. Operasi hari ini telah memasuki hari ke-7 dengan hasil tangkapan pemandu mabuk di sekitar Kuala Lumpur yang mencatatkan purata 2 atau 3 orang dalam satu hari. Majoriti mereka yang positif dalam ujian pengesanan alkohol dipercayai baru sahaja pulang dari restoran atau pub yang dibuka di sekitar Kuala Lumpur. Kira-kira 45 minit pertama, sekatan jalan di lokasi ini telah berjaya menahan beberapa individu yang disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol. Sangkat. Dia punya bacaan untuk SD2 Plus 320 mg. Lebih limit. Sekarang kita bawa dulu balik ke balai untuk lagi satu ujian ABA lah. Satu kali lagi uji. Seminggu operasi dijalankan oleh pasukan polis bagi mengesan pemandu yang mengambil minuman keras. Dan hasil operasi pada malam ini telah berjaya mengesan beberapa individu. Antaranya 2 orang warga asing yang memiliki bacaan melebihi 300 sebaik diperiksa. Dan jalan ini merupakan antara laluan yang diadakan sekatan jalan bagi memeriksa pemandu yang baru keluar daripada ibu kota pada sekitar jam 10 malam sehingga 12 tengah malam. Panik sebaik ditahan, lelaki warga asing ini memberi pelbagai alasan di samping cuba membuat tawaran kepada pihak polis. You must go to the station and we do a second test. Okay. If the positive, proceed to section 45A. What is that? Drive with alcohol. Driving with alcohol in your body cannot. In Malaysia, you cannot drive with your alcohol in your body. Okay, sure. So can we discuss this? No. Cannot. Okay. So what's the alternative now? Now we go to the station. I was just going to my friend's place, but I still stay here. Kelakuan lelaki ini bertukar menjadi bengis ketika ditanya mengenai minuman yang diambilnya. I don't want that. No, don't worry because we don't show your face. So No, because you know what the thing is. No, it's my job. I do my job. I Okay, understand I you're do my doing job. your So we don't show your I face. want to talk to the It's a officer. privacy, so you don't have to worry. Because you know what, I'm extremely what do you call particular about this. I would like to talk to the officer. Lain pula kisahnya dengan lelaki ini. Pihak polis telah mengesan bau alkohol yang kuat sewaktu pemeriksaan. Namun ketika ujian pengesanan dilakukan, penumpang kereta mewah ini pula merakam pergerakan kami menggunakan telefon bimbitnya. Meskipun telah diberi amaran oleh pihak polis, dia masih berdegil. Why are you recording? Camera, please. Camera. Hello. You cannot take my camera. This one from. I understand. What time you last take alcohol? 1 hour ago. 1 hour ago. Which place? Restaurant, bar, or what? Restaurant. Restaurant. Where? I just had a. Sangkat Bukit Bintang. Now you 109. Okay. Just about. The limit only 80. Okay. Are you working here or what? I'm working here. Yeah. Selain 2 lelaki warga asing ini, turut ditahan 11 yang lain di 2 lokasi berbeza.
Namun pemeriksaan kedua di balai polis mendapati 4 daripadanya negatif, manakala 9 yang lain positif. Polis mengingatkan orang ramai hukuman berat bakal menanti pesalah jika dikesan memandu di bawah pengaruh alkohol. Dalam hal ini pihak kita memang seriuslah tentang mereka yang membawa kenderaan dalam keadaan berpengaruh alkohol. Tindakan kita selepas kita dapati bahawa EBA dia positif, pihak kita akan tuduh di mahkamah. Seksyen 45A atau pengangkutan jalan untuk memastikan bahawa mereka tidak terlepas daripada undang-undang yang ada. Okay. Don't drink and drive. Itu je pesanan saya, don't drink and drive. Maknanya kalau kita rasa kalau tidak ada alat pun kita boleh agak, kita boleh rasa sendiri. Kalau dia dapati lebih daripada 80 mg, mereka boleh naik Grab ke, taksi ke ataupun panggil online drive ke. Itu nasihat saya lah. Banyak kes kemalangan maut dilaporkan melibatkan pemandu mabuk dan juga orang awam. Mereka keluar berhibur, mengambil minuman keras dan kemudian pulang ke rumah menggunakan laluan yang sama digunakan oleh orang awam tanpa memikirkan apakah akibatnya. Operasi pada malam ini berakhir pada jam 12 tengah malam dan pihak JSPTKL akan terus memantau dan juga memeriksa pemandu mabuk dari semasa ke semasa. Laporan Faizal Murad untuk 999. Saudara, pemergian Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail akibat dirempuh di sebuah sekatan jalan raya pada 3 Mei lalu menguji ketabahan keluarga Allahyarham untuk meneruskan kehidupan, apatah lagi dalam suasana Hari Raya. Wartawan Haziq Hamid menyelami kehidupan keluarga Allahyarham di Ipoh, Perak. Tiga Mei lalu, negara digemparkan dengan kematian seorang anggota polis yang dirempuh dan dihempap sebuah pacuan 4 roda ketika sedang bertugas dalam sekatan jalan raya Ops COVID-19. Setelah sebulan tragedi kemalangan yang melibatkan kematian Korporal Safwan Muhammad Ismail, kami bertemu dengan keluarga mangsa di Tanjung Rambutan, Perak. Dipercayai ketika kejadian, bapa mangsa Muhammad Ismail Othman yang berusia 60 tahun mengalami masalah sakit jantung sebelum mendengar berita kematian anaknya. Sebenarnya dia orang memang tak mahu bagi pengetahuan kat saya dulu pasal pada ketika itu saya sakit lagi. Jadi bila dengar tu saya pun keluar di ruang tamu, lepas tu mengatakan arwah pun tak ada lagi kan. Arwah dah tak ada lah. Dia kata abah orang tak ada dah abah. Pada ketika tu saya dah memang saya rasa sedih lah. Sedih tu. Saya macam terkejut lah dengan berita tu kan. Korporal Safwan Muhammad Ismail lahir pada 6 April 1989, merupakan anak kedua daripada 9 beradik dan mula bertugas sebagai anggota polis di Raja Malaysia pada 1 Mei 2009. Yalah, sebagai seorang manusia ni, perasaan sedih tu tetap ada. Perasaan sedih tu. Dan kita redha tu atas pemikiran memang kami satu keluarga memang redha atas apa pemikiran dia. Tapi perasaan kesedihan tu masih kami terasa sampai saat ini. Saya memang teringatlah. Kita tengok gambar dia di WhatsApp, tengok suara dia, memang saya menangis. Saya memang kata apa pun jadi redha tu tetap ada lah pada dia. Nak macam mana kan dia dah pergi dulu.
Walau bagaimanapun, suspek mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan sehingga menyebabkan kematian. Mengikut pertuduhan, suspek dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol dan didakwa mengikut Seksyen 44-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak kurang RM8,000 atau tidak lebih RM20,000 jika disabit kesalahan. Mahkamah Session Kajang menetapkan 18 Jun depan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bakar Bata, Tanjung Rambutan. Allahyarham dinaikkan pangkat sarjan secara anumerta berkuat kuasa 3 Mei lalu kerana jasa dan pengorbanannya. 4 Mei lalu, selepas azan subuh berkumandang, Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail selamat dikebumikan di sini. Harimau mati meninggalkan belang. Pahlawan mati meninggalkan nama. Haziq Hamid 999. Militeri ada, kita ada SOP kita dalam mengawal tahanan perang dan sebagainya, ya. Tapi ini bukan tahanan perang, ya. Kami daripada Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur. Kami dari Jabatan Imigresen Putrajaya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami dari Task Force Pemantau Sempadan Malaysia Indonesia PDRM Kontijen Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang atau MAIPS kini sepenuhnya dijadikan pusat rawatan bagi pendatang asing tanpa izin yang dijangkiti wabak. Justru itu, kawalan ketat dijalankan ATM, PDRM dan Imigresen untuk memastikan tiada sebarang cubaan untuk melarikan diri. Perinciannya bersama wartawan Nur Izzati Lokman. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIPS kini dijadikan pusat rawatan khusus kepada pendatang asing tanpa izin atau parti bermula pada 21 Mei lalu apabila 59 kes positif COVID-19 dikesan di Depoh Tahanan Imigresen Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kemudian disusuli kes positif di 2 lagi Depoh Tahanan Imigresen iaitu di Semenyih dan KLIA. Dan sehingga hari ini, hampir 500 parti telah ditempatkan di sini. Justru itu, pelbagai agensi keselamatan negara mempertingkatkan kawalan keselamatan termasuk memasang kawat berduri di sekitar Dewan Kuarantin. Panjang kawat duri yang kita pasang di bahagian atas adalah 1.5 km. Di bahagian bawah juga di bahagian basement holding sepanjang 1.3 km. Kita mempunyai 4 layer keselamatan. Di bahagian dalam, kita mempunyai petugas immigration daripada depo. Di bahagian luar ataupun di yellow zone, immigration telah menempatkan pasukan taktikal khas dia. Inner cordon ataupun perimeter dalam, kita mempunyai anggota tentera dan polis. Di perimeter dalam juga kita letakkan kawat duri dan di perimeter luar kita mempunyai anggota tentera dan polis yang mengendalikan 9 pos keselamatan. Dalam masa yang sama, kita melakukan patrol dari masa ke semasa. So dari 4 lapis kawalan ni insya-Allah kita yakin akan dapat di samping menjadi deterrent kepada parti ni daripada melakukan percubaan untuk lari, ia juga akan dapat memastikan keselamatan staf serta komuniti di sekeliling. Terdapat perbezaan ya, pemasangan kawat berduri dengan PKPD yang sebelum ini. Di sini adalah untuk mengawal orang yang telah positif. Kita pindahkan mereka ke sini untuk ditempatkan dan kita buat rawatan secara kelompok.
Jadi lebih mudah untuk pengurusan rawatan dan juga urusan pentadbiran. Selepas ini bila dia dah baik, jadi urusan yang lain mudah untuk dilaksanakan oleh pihak immigration. Latihan simulasi bagi menghadapi rusuhan adalah salah satu persediaan yang dilakukan di kawasan ini, melibatkan semua petugas bagi menghadapi sebarang rusuhan yang mungkin akan berlaku dari kalangan pesakit warga asing di sini, dan difahamkan latihan akan dilakukan secara berkala dan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa. Kami telah mengeluarkan satu SOP security keselamatan, ya, dan SOP keselamatan ini akan diberikan kepada petugas-petugas kami melalui sesi-sesi penerangan, dan seterusnya kami juga akan sediakan sesi drill praktikal. Maknanya kita simulate keadaan seperti itu so that mereka dapat pengalaman secara live, secara real. Kita pakai toggle. Militeri kita ada SOP kita dalam mengawal tahanan perang dan sebagainya, ya. Tapi ini bukan tahanan perang, ya. Kita mengawal orang yang berisiko. Jadi pengendalian itu agak berbeza. Penyakit mereka itu boleh melompat dan menjangkit kepada kita. Yang itu yang beberapa SOP yang perlu kita laksanakan secara bersama supaya kita yang bertugas ini tidak pula dijangkiti. Penlibatan JIM Jabatan Imigresen Malaysia bersama MAEPS ni bermula pada 21 bulan Mei yang lepas. Kami telah diberi penugasan untuk ketiga-tiga zon di MAEPS ni. Ada zon hijau, zon kuning dan juga zon merah. Di zon merah penugasan pegawai bergantung kepada jumlah ratio 20 pesakit kepada satu pegawai. Untuk zon merah ni pegawai perlu memakai full PPE untuk tempoh yang ditetapkan yang dipersetujui oleh KKM untuk mengelakkan pegawai daripada dehydration. Penghantaran makanan kepada pesakit dengan menggunakan robot antara inisiatif dalam mengurangkan jumlah individu memasuki kawasan zon merah. Penggunaan robot juga diaplikasikan dalam tugas-tugas sanitasi harian. Kita telah sediakan keseluruhan fasiliti ini hanya dalam tempoh 3 hari, dan transformasi yang kita lihat sekarang di sekeliling ini hanya dalam kurang daripada 1 hari. Jadi memang merupakan sejarah. Semangat kami memang tak pernah luntur, ya. Kami akan terus berjuang bersama dengan agensi-agensi lain. Sepanjang khidmat kami diperlukan, kami akan berada di sini untuk melindungi rakyat Malaysia secara amnya daripada penularan pandemik ini. Sebenarnya kami ini satu pendedahan atau satu pengalaman yang perlu kita Jabatan Imigresen lalui, dan alhamdulillah dengan kerjasama agensi-agensi lain di MAEPS ni dari segi aspek keselamatan juga kesihatan telah sedikit sebanyak membantu JIM untuk sama-sama mengharungi cabaran menjaga OKT di sini. Kemenangan ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama daripada semua pihak. Mereka frontliner maupun masyarakat yang berada di luar sana. Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT semoga COVID ini dapat kita tangani dan Malaysia boleh menang. InsyaAllah. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Kami petugas-petugas di PKRC MAEPS Serdang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pergaduhan tercetus hanya kerana mercun. Sebuah video tular di laman media sosial memaparkan aksi pergaduhan membabitkan tindakan membaling peralatan dapur, menampar dan menendang sesama sendiri di hadapan sebuah kedai makan.
Dalam kejadian jam 8 malam itu, salah seorang individu berusia belasan tahun dikatakan sedang bermain mercun dan hampir terkena pekerja di kedai makan di lokasi berkenaan. Ekoran kejadian itu, tercetusnya pergaduhan di antara dua kumpulan. Insiden yang berdurasi 1 minit 37 saat itu berlaku di Wakaf Cik Yeh, Kota Baru, Kelantan. Jika salah faham dileraikan dengan permohonan maaf, mungkin situasi tegang ini boleh berakhir dengan baik. Itu saranan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Abdul Rahim Daud mengulas lanjut berkenaan kes ini. Seorang remaja lelaki berusia 12 tahun telah bermain mercun di kawasan Pasar Wakaf Cik Yeh dan ianya telah ditegur oleh seorang wanita, juga seorang peniaga di kawasan pasar berkenaan. Siasatan kita dapati tidak sampai ke dalam kedai. Mercun itu dibaling antara dia dengan kakaknya saja, tetapi berhampiran dengan kedai yang lain. Mungkin kemungkinan tuan punya kedai yang terlibat dalam pergaulan ini terkejut ataupun terperanjat dengan bunyi mercun. Kemungkinan menyebabkan dia memarahi kepada remaja yang telah membakar mercun berkenaan. So, akibat ditegur itu telah berlaku pertengkaran antara wanita berkenaan dengan kakak kepada remaja yang bermain mercun itu. Daripada pertengkaran itu telah membawa kepada pergaduhan di antara keduanya, dan selepas itu turut disertai oleh ahli-ahli keluarga yang lain. Sama ada yang datang untuk membantu ataupun datang untuk meleraikan pergaduhan tersebut. Saya suka menasihatkan kepada orang ramai, khususnya masyarakat di Kelantan lah, yang berniaga dan sebagainya. Mercun ni memang kita tak benarkan bila masuk untuk bermain. Kalau ada anak-anak kita yang bermain mercun tu, minta kita tegah dia, larang dia supaya tidak bermain sehingga membahayakan orang lain dan boleh menyebabkan sesuatu kejadian yang lebih teruk berlaku sebagaimana yang berlaku pada kejadian inilah, pergaduhan ini. Dan yang kedua, sekiranya ada apa-apa permasalahan, saya minta supaya orang ramai boleh melaporkan kepada pihak polis. Tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Supaya perkara ini kita dapat selesaikan mengikut lunas undang-undang. Kalau kita ambil tindakan sendiri, akan berlakulah perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, pergaduhan di khalayak ramai dan sebagainya. Itu sahaja pesan saya kepada orang ramai, khusus masyarakat negeri Kelantan. Benda yang boleh diselesaikan sesama kita dah menjadi isu yang besar. Yang menyebabkan ramai ditahan dan kita akan rujuk kes ini kepada Timbalan Mentawai Raya lah, untuk dapat keadaan sama ada tuduh dan sebagainya. Mungkin pergi ke mahkamah. Sebahagian orang ramai yang saya temui berpendapat bahawa bergurau ada batasnya. Apatah lagi apabila kejadian ini membabitkan mercun yang boleh mengeruhkan lagi keadaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tunjukkan video kan Encik ya? Boleh. Ini video baru-baru ni kat Kelantan. Apa yang saya lihat tu, sepatutnya benda ni tak berlaku dekat musim-musim PKP ni. Sebab kita pun kajian dah melarangkan kita main mercun, dan saya nampak benda ni kecuaian mungkin daripada pihak mak bapak diorang ke yang tidak pantau anak-anak diorang. Kalau diorang main pun sepatutnya tak boleh ada depan orang ramai yang tempat-tempat orang ramai belalang, kan, orang pun marah, kan, bunyi bising. So benda ni saya harap akan datang tak berlaku lagi lah. So mak bapak tu suruh pantau anak-anak supaya lebih prihatin lah mana mereka pergi, apa yang dia main. Itulah pendapat saya. Kena fikir tentang keselamatan orang lain juga. Selain daripada bermain mercun, penjarakan tu kita kena fikirkan sama juga. Jadi bila berlaku macam ni pergaduhan disebabkan bermain mercun, sebenarnya jadi menyusahkan semua orang. Saya rasa apabila bergaduh ni, sebelum berlaku apa-apa pun sebenarnya kita boleh selesaikan dengan cara yang lebih baik lah. Tak perlulah sampai baling kerusi, tumbuk-menumbuk, mencederakan semua orang lain lah. Itu pendapat saya. Polis telah menahan kesemua yang terlibat dalam pergaduhan, termasuk pelaku, pengusaha dan pekerja di kedai makan yang dalam lingkungan usia 13 hingga 47 tahun untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana mengkhianat. Dan jika sabit kesalahan,
Pelaku berdepan hukuman penjara antara 2 hingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Telah tahan di lokap siasatan di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan. Saya, Elma Renjum, mewakili warga kerja Agensi Anti Darah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Maaf zahir dan batin. Harapan kami, Aidilfitri ini juga disambut dengan penuh kesyukuran dan jangan biarkan dadah merosakkan diri dan keluarga anda. Kami daripada Unit Kuasa JSPT Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Seorang maut dan 2 lagi cedera parah dalam kemalangan yang membabitkan van syarikat keselamatan dan lori tangki diesel. Dan kejadian yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan ini menyebabkan aliran trafik sesak di kedua-dua arah sejauh 2 km. Wartawan Haziq Hamid berada di lokasi kejadian melaporkan. Sebuah van keselamatan yang membawa 12 beg wang tunai dipercayai dilanggar sebuah lori tangki muatan diesel sehingga ia merempuh pembagi jalan dan masuk ke laluan bertentangan. Kemalangan ini telah meragut nyawa seorang petugas pengawal keselamatan yang dipercayai berada di bahagian penumpang van. Akibat tragedi, berlaku kesesakan lalu lintas dan pihak polis melencongkan pengguna Lebuh Raya dari arah utara ke susur masuk Plaza Tol Berang dan Slim River. Pasukan khas bahan berbahaya Hazmat dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih Ipoh digerakkan ke lokasi kejadian bagi membantu membersihkan tumpahan minyak. Kemalangan itu dipercayai berlaku kira-kira 600 meter sebelum sekatan jalan raya yang dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Mualim, dan ternyata ia mengambil masa kira-kira 6 jam bagi proses pembersihan di lorong utara dan selatan akibat daripada tumpahan minyak yang dibawa oleh lori muatan berat. Menurut Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Afendi Sulaiman, siasatan awal mendapati kemalangan berpunca daripada pemandu lori yang gagal mengawal kenderaannya sebelum melanggar belakang van dinaiki mangsa. Jadi dalam kejadian ini, pemandu lori tidak mengalami apa-apa kecederaan dan kita telah tahan di lokap siasatan di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan. Suspek diberi jaminan polis sehingga siasatan kemalangan selesai berdasarkan laporan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom dan Jabatan Kimia Malaysia. Sementara itu, di Tumpat Kelantan, 2 sepupu maut dalam kemalangan selepas motosikal yang ditunggang mereka terbabas dan merempuh tiang elektrik. Kejadian itu dipercayai berlaku di Kampung Jubakar Darat dan mangsa berusia belasan tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Saya dapat tahu dalam pukul 5 lebih dah 5-10 minit dah. Dia masa tu dia baru balik balik pergi dengan kawan dia kat mana tahu. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tumpat untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Walaupun telah berkali-kali diingatkan, masih ada lagi segelintir yang keras kepala, merentas negeri tanpa kebenaran dan menziarahi sanak saudara selepas 1 Syawal. Sekaligus melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Perinciannya dalam kes 999. 6 individu di Kampung Padang Bengali didenda RM1,000 setiap seorang kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB.
Setakat ni 101 orang telah kita compound di atas pelbagai kesalahan seperti rentas negeri, kesalahan-kesalahan melanggar SOP, dan mereka ni dikesan di sekatan-sekatan jalan raya yang telah kita adakan di semua sempadan pintu masuk ke seberang Perai Utara. Dan kita akan teruskan rondaan kita dalam memastikan tiada mereka-mereka yang rentas negeri tanpa kebenaran dan juga bagi memantau bahawa segala SOP dipatuhi. Orang ramai dinasihatkan supaya mengamalkan normal baharu dengan tidak mengamalkan aktiviti yang berkumpul secara beramai-ramai dan sentiasa menjaga jarak sosial dalam memutuskan rangkaian COVID-19. Penahanan bekas banduan di Wakaf Baru Tumpat Kelantan membawa kepada pembongkaran tempat simpanan dadah terbesar bernilai hampir RM500,000. Suspek berusia 47 tahun itu diberkas di tepi sebuah rumah pada jam 9 malam oleh sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tumpat. 3 penggempuran berlaku pergelutan sebelum suspek menyerah diri. Sebaik soal siasat dilakukan, suspek telah menunjukkan lokasi 30,000 pil kuda yang ditanam di bawah plastik hitam di bawah perdu pokok pisang. Hasil siasatan awal ke atas tangkapan tadi, beliau mengaku dadah yang dirampas adalah miliknya yang diperolehi daripada pembekal di sebuah negara jiran. Bekalan dadah ini adalah untuk pasaran kawasan Tumpat dan Kota Baru, mula aktif sejak awal tahun 2020. Polis turut menemukan syabu seberat 53.35 gram selain 2 pil kuda dan 9 pil Aramin 5 yang disorok pada tubuh suspek. Suspek yang bebas daripada hukuman penjara setahun lalu telah mempunyai 7 rekod lampau berkaitan dadah. Polis turut menyita kenderaan dan merampas wang tunai yang kesemuanya bernilai RM68,000. Saban tahun, sudah menjadi kelaziman anggota polis Marin Cawangan Pengkalan Kubur menjalankan operasi pemantauan di sempadan negara setiap kali tibanya musim perayaan. Berbeza dengan tahun ini, kes penyeludupan dilaporkan berkurangan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan. Namun, operasi tetap berjalan seperti biasa. Pemantauan dilakukan secara konsisten di Sungai Golok, sempadan Malaysia, Thailand. Bukan sahaja mercun, malah penyeludupan haiwan juga hampir tiada di sepanjang kawasan penugasan pasukan polis Marin dari Sungai Golok ke Pasir Mas. Aktiviti rentas sempadan dalam kalangan penduduk setempat juga berkurangan. Memang ketara sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan ni, semua aktiviti yang melibatkan rentas sempadan ni tidak berlaku lah. Boleh katakan hampir 90%, 95% lah aktiviti yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di pesisir Sungai Golok ni yang bersempadan dengan negara Thailand ni berkurangan. Selain laluan air, polis turut melakukan rondaan darat bagi mengesan kemungkinan penyeludupan petrol yang beroperasi pada waktu malam. Pasukan Polis Marin sentiasa memperkukuh sempadan negara meskipun tiada kes yang dilaporkan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam atau tumpuan ramai sekiranya tiada keperluan. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 TV3. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. Kami daripada Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 3 Pengkalan Kubur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Estes, kita jaga kita. Kami, Kobra Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengucapkan
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mewakili petugas-petugas di PKPD Petaling Jaya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. maaf zahir dan batin. Stay home, stay safe. Kita mesti menang.